So nak tanya tak yang kuasa tadi? Kalau yang kuasa ni senanglah tekan dia. Tekan je lah kuasa 3, dan 3 kuasa berapa sebagainya lah. Okay, right. Ni dah sudah. Apa lagi kita tengok itu? Satu lagi dalam circle. Mana yang dalam circle? Ini kuasa. Okey, ni. Kalau kata dia susun dalam circle, kalau dia susun dalam circle, ingat rumus dia adalah n tolak 1 faktorial. Ni je lain sikit. Kalau cerita dia sebut dia keyword dia circle kat situ, mesti n minus 1 faktorial. Itu je. Okey, so kita pergi terus kepada contoh-contoh soalan yang melibatkan semua kes tadi tu. Okey. Alright. Kita tengok soalan ni. Problem solving involving permutation. Okey, kita lihatkan soalan masalah melibatkan permutation tadi. Okey. Soalan dia. How many 3-letter words can be formed from the letters in the word absolute? Hari ni saya cuba habis cepat sikit sebab pukul 12 nanti you all ada ni kan? Pukul 12 ke pukul 12.30? Ada majlis tu kan? Majlis apa tu? Tak dapat apa-apa info ke? Majlis main Jumaat tahu lah. Tak, bukan. Majlis hari ni rasanya. Saya tengok. Oh, kelas awak tak dapat lah ni. Siapa guru kelas? Tak tahu. Ustaz Miao. Ustaz. Mungkin dia lupa masuk tu. Ni saya masuk sekejap dalam group awak. Hari ni ada majlis tu. Majlis apa Tentang nama? Quran. Bukan. Sambutan Hari Merdeka. Oh. Sekejap saya masuk kelas awak ni. Oh. Yang 3A. Merdeka. Oh, pukul 12 bukan pukul 11 Tak. Masuk meeting ramai-ramai ni. Wan, sabar Wan. Dah masuk dalam grup 3A1 saya masuk. Bukan grup yang semua cikgu ada tu, yang kita punya maths ni. So pukul 12 ni ada tu majlis tu, semua wajib masuk. Aduh, cikgu ingat kan pula. Jangan buat-buat tak ingat lah. Tak, saya kena marah nanti sebab kelas tak ada pelajar nanti. Okay, so how many 3-letter words can be formed from the letters in the word absolute? Dia nak menyusun, okay. First, you kena identify the number of objects. And second, what is R? Okay, cuba beritahu saya, apakah N dia? N tu absolute tu berapa banyak? Berapa? 8. Okay, N dia sama dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, N 8. Okay, R? 3. Yes, 3. Sebab dia nak membentuk perkataan 3 huruf. Jadi maknanya dia nak susun 3 lah. Okay, jadi R3. Boleh tak you all dapatkan how many ways ataupun number of permutations to form a 3-letter words? Bukan lah, beberapa 3 words tu. Apa jawapan dia? Nak guna rumus apa ni? Rumus NPR. Gunalah rumus NPR. Okey, cuba kira. 3, 3, 6. 336. Okey, so 8P3 dapat 336. Bermaksud kalau dia susun perkataan absolute tu menjadi 3 huruf, 3 perkataan, menjadi huruf 3, menjadi perkataan 3 huruf, bermaksud dia dapat susun sebanyak 336 cara. 336 perkataan yang dia boleh wujudkan. Itu maksudnya. Okey. Itu kalau dia tak bagi apa-apa syarat. Maksudnya dia susun semua. Okey. Dan dia tak sebut perkataan repetition are allowed. Kalau dia kata repetition are allowed, jangan guna NPR ni, guna N kuasa R. Okey. So sini dia tak bagi apa syarat, dia guna NPR saja. Okey, kemudian dia ada tambahan ni. Ini kita sebenarnya sekarang dah pergi kepada permutation with condition. Susunan berserta syarat, ada syarat-syarat dia. Okey, ni. Syaratnya, how many of these 3-letter words
contain the letter S. Syarat dia nak cari berapa bilangan susunan yang kita boleh buat supaya ada huruf S kat situ. S tu wajib ada. Okay, itu first syarat. Kena kira nanti. Okay, syarat yang kedua, do not contain any vowel. Maksud apa itu vowel? Vowel. Ni. Apa ni? Ni kalau tak tahu maksud susah jugalah nak buat nanti ni. Tak asing ni. A-I-O-U. A, E, I, O, U. Huruf vokal. Okay. Maknanya dia tak nak ada huruf A, E, I, O, U ni. Itu maksud dia. Okay. So sekarang kita pergi satu-satu dulu lah. Kita pergi yang soalan A dulu. Okay. How many of these 3 letter words contain the letter S? Boleh tak you fikirkan cara macam mana nak guna? Saya tulis kat situ the box method. Nanti saya explain what is box method. Ada idea tak? Hazim pergi mana ni? Hazim tak ada. Siapa yang tak ada lagi ni? Hazim seorang je. Hazim dah masuk ke belum? Oh, baru masuk. Okay, Hazim, saya baru masuk bersama awak ni. Okay, tak apa, janji masuk. Okay, ada idea tak? Ada tak yang nak try? Okay, ke saya nak tunjukkan? Cikgu tunjuk lah. Saya tunjuk. Okay, untuk yang first ni saya tunjuk. Nak try, okay. Guna metod kedua. Saya lebih suka guna yang second method iaitu boxes method. Lagi nampak sebenarnya. Kalau direct calculation susah nak buat lah. Bukan susah lah, susah nak fikir, susah nak nampak apa dia sebenarnya. Okay, tak apa, saya tunjuk dulu yang the first condition ni. Nanti yang the next tu try cuba sendiri ya. Okay, saya syorkan kalau kata dia ada bagi syarat-syarat macam ni, kita guna box method. Box method tu maksudnya kita kena membina box lah. Kalau tak nak bina box pun kita buat garisan. Macam ni ya, ini tak nak pergi kat sini lah, saya beri yang kosong lah sini. Saya buat macam ni. Sediakan 3 ruang kosong sebab kita nak 3 letter words kan. So kita buat 1, 2, 3. Okay. Lepas tu kita fikirkan apakah possible place untuk kita letakkan S tu. Okay. So kes pertama kita nak letakkan S kat mana? Di mana kita boleh letak kalau kata kita nak buat nak buat huruf 3 perkataan ni, membuat perkataan dengan 3 huruf ni menggunakan huruf S. So kita boleh letak kat mana? Maybe kita boleh letak dia kat depan. Okay, dia boleh letak dekat depan. Itu kes pertama. Kes kedua, kalau kita buat box method ni, mungkin S ni boleh duduk dekat tengah-tengah ni. Okay. Dan kes yang seterusnya mungkinlah S tu duduk dekat hujung. Ini kita panggil sebagai box method. Kita buat kemungkinan-kemungkinan kat mana S tu kita nak letak. Okay. Then baru kita kira. Katakan dalam kes pertama kita memang dah letakkan S tu siap-siap kat situ. Okay. Kita tinggal sekarang ni nak kira dekat bahagian yang 2 kosong ni. Berapa cara kita boleh letak huruf-huruf yang lain dekat 2 tempat ni. Sekarang ada berapa, sekarang you beritahu saya berapakah N dia sekarang dan apakah R dia sekarang? Boleh tak kira? N dia berapa? N3. Ingatnya N tu adalah yang asal tu. 8. Okey, adakah 8? Asal dia absolute dia 8. Tapi kena ingat kita dah S dah letak kat depan. 7. Okey. So N dia sekarang adalah 7. Kita nak pilih daripada 7 huruf yang tinggal. Okay, S dah buang. Tadi kita ada perkataan absolute kan. A, B, S, O, L, U, T. S ni kita dah
keluarkan sebab dah letak siap-siap kat depan. So tinggal A, B, O, L, U, T, E. Okay, and then kita tengok pula R dia berapa? R tu how many letters you nak taken? Yang you dah ambil? Berapa? Dua. 2. Okay, so bila dah ada maklumat ini and dia ada 7 yang kita nak ambil 2, maka kita bolehlah kira menggunakan rumus NPR iaitu 7 P2. Cuba kira berapa dia punya nilai permutation tu. Number of permutation dia. Tolong kira apa? Tekan kalkulator. Dapat 42. Bermaksud untuk kes pertama, jika S duduk di depan, number of permutation dia adalah 42 cara untuk membentuk perkataan 3 huruf S di depan. Untuk kes kedua, S di tengah-tengah. Okey. Cara untuk mengira pula number of arrangement ataupun number of permutation untuk dua number lagi yang kiri dan kanan ni samalah juga. Okey, kita ada tinggal lagi 7 number. Tempat ruang kosong pun 2. Bermaksud kita akan guna rumus yang sama 7P2 untuk kes kedua di mana S ni di tengah-tengah. So kita akan dapat 42. Okey. Dan kes yang seterusnya pun sama, S di hujung, ada dua ruang kosong di depan. So masih ada 7 lagi huruf dan tempat dia 2. Sama juga 7P2 dapat 42. Maknanya kita ada 3 keadaan untuk meletakkan S tersebut. Okey, jadi jumlah permutation ni kita nak buat macam mana? Tambahkan saja 3 kes ni. Nanti you akan dapatlah number of permutation. Okey, maknanya di sini kita kena senaraikan cara kemungkinan yang kita boleh buat. Tambah semua ataupun boleh juga kita buat 3 darab 42 sebab dia sama, boleh darab je. Apa tu? Kalau 42 darab 3. Dapatlah 126 cara. Itulah maksudnya. Okey. Jadi kalau yang jadi soalan yang ada syarat ni, buat keadaan box method ni senaraikan apakah keadaan-keadaan yang mungkin boleh kita buat. Kat sini ada 3 kemungkinan. S di kiri, S di tengah dan S di hujung. Lepas tu baru kita kira number of permutation yang lain tu untuk mengisi 2 ruang kosong yang lain tu. Dan dapat tu kita tambahkan untuk dapatkan jumlah susunan keseluruhan. Okey, nak tanya? Jadi kalau saya lebih suka awak tengok buat cara box method ni. Okey. Okey, boleh saya pergi ke slide lain? Kau nak salin ke apa ke? Boleh tak? Boleh insyaAllah. Alright. Ini tadi box method lah. Ini kalau siapa rajin nak lukis box, lukislah box. Saya ni malas nak lukis box ni, macam ambil masa. Jadi awak buat je line kosong-kosong macam saya tadi buat 3 ruang kosong tu. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan kedua. How many 3-letter words can be formed from the letters in the word absolute do not contain any vowel? Ini senang sikit saya rasa. Boleh cuba fikirkan. Apa jawapan dia? Ini rasa senang. Buat sekejap sendiri, lepas tu kita discuss jawapan. Ni pun nak guna method box kau. Tengok keadaan. Adakah perlu guna? Dia tak semesti je tengok keadaan juga. Kalau macam soalan ni, rasa boleh guna, tanpa guna box method boleh buat tak? Kalau perlu, buatlah. Kalau tak perlu, tak buat pun tak apa. Dia dapat kira dah. Apa?
Jadi senang sikit 24 sebenarnya. lah. 24. Ya betul. Macam mana nak buat? Saya yang mana huruf vowel tu kita cut dia. So, dia akan jadi 4. Kita apa? Buang. Buangkan dia. Okay. Dia tak nak mengandungi any vowels tu, just buang je lah yang A, O, U, E ni. Tinggal lah nanti huruf-huruf yang tinggal adalah konsonan. Iaitu B, S, L and T. So kita just arrange from these numbers, these letters je lah. Okay. Di mana N is equal to 4. Lepas tu kita nak susun dia jadi 3. R dia 3. Ni direct je soalan dia. So kita akan buat lah 4P3. Dapatlah 24. Ini senang. Okay. So tak payah buatlah box method tu sebab ini tak perlu pun. Okay. R Ya. tu kenapa macam mana? 3? Apa? R tu macam mana je? 3? Sebab dia punya soalan dia apa? Dia nak how many 3 letter words. Oh, okay, sorry. Okay. Tapi macam mana awak dapat tadi? Kau dapat 24 tu tekan apa nak sini? Siapa yang tanya tu? Betul, saya 3 tadi saya lupa. Betul lah saya buat. Cikgu, Ya. maksudnya R tu akan jadi 2 kalau kita cari dalam bentuk box je R tu jadi 2 tak? R tu tengok pada soalan lah. Kalau kata soalan tu dia kata sini dia nak ambil nak buat 4 letter words, perkataan 4 huruf. So R dia 4 lah. Dia based on how many objek yang dia nak ambil tu. Tapi dia akan kurang 1 kan? Apa yang kurang 1? Macam tadi kita masukkan S. So dia akan jadi 2 je. Daripada 3 jadi 2. Yang ni jadi 2. Itu sebab kita dah tetapkan dekat depan tu nilai S tu. Ni kita dah tetapkan. That's why ada tinggal 2 saja balance lagi yang kita nak pilih daripada huruf yang tinggal. Kalau kita tak tetapkan, macam S ni tak kisahlah mana-mana pun, ada 3 lah ruang kosong. Okay? Tapi kalau kita dah tetapkan satu huruf tu di mana duduknya, tinggal ada 2 extra lagi yang kita nak pilih. Okay? Okay. Sekarang kita pergi kepada ini exercise number 2 bukan exercise number 1. Tadi number 1. Okay? Soalan dia, how many ways can the word balloon be formed if no restriction? Okay, no restriction maksudnya tak ada apa-apa syarat lah. Okay, tak adalah nak kata ambil huruf A saja ataupun B saja. Macam tu maksudnya tak ada syarat apa-apa pun. Okay, number 2, the letter L must be together. L mesti duduk sama-sama. Dia tak boleh berpisah. Mana dia duduk, L tu mesti berdua. Okay, number 3, both letter L must be separated. Mesti L tu duduk dalam keadaan berasingan. Tak boleh nak dekat sama-sama. Okay, ni banyak sikit nak kena fikir. Kita pergi dulu soalan yang senang ni. No restriction lah. Cuba kira. Kalau no restriction. Kira sekejap. Restriction tu apa? Restriction tu maksudnya tanpa apa-apa syarat. Maksud sebenar dia apa restriction? Kena Google lah. Tapi maksud di sini kita tak ada apa-apa syarat pun. Susun je. Itu maksudnya. Betul lah. Restriction tu condition ataupun syarat. Keadaan tak ada apa-apa syarat condition. Cikgu boleh ambil NR tak? Boleh tak ambil NR? N kuasa R maksudnya? N kuasa R tu bila dia kata ada perkataan with repetition ataupun repetition out loud. Ada perkataan tu baru kita boleh guna NR. Kalau tak ada perkataan tu, tak payah.
Okay, ada yang dah dapat nombor 1? Berapa cara kita boleh susun perkataan balloon jika tiada apa-apa syarat? RM5,040 betul. Apa? Apa dari atas? 5,040. 5,000. Buat guna apa? 7P7. Okay. Ada jawapan lain tak? So maknanya kita awak guna 5. Dah pula tekan. Maknanya guna 5P7. 5 pula. 7P7. Macam itulah. Ada tak yang dapat jawapan lain? 7P7. Ada jawapan lain tak? Alvin 1260. Okay, jawapan lain? Alvin guna macam ni Alvin? Okay. Alvin 1260. Hajmi 50400. Yang lain macam mana? Dapat apa? 5040 betul. Okay, ramai cakap 5040. Ada jawapan lain lagi? Okay, Jalin 1260. Okay, lain? Ada 2 jawapan lah. Ada yang bagi jawapan yang ni, ada yang bagi jawapan 1260. Mana satu yang betul? Lagi? Ada lagi jawapan lain tak? Okey, terangkan. Okey. Jawapannya adalah 1260. Sebab apa? Sebab perasan tak perkataan balloon ni? Apa yang ada kat situ? Huruf tu? Dia ada nombor berulang. Yes, ada nombor berulang. Okey, dia ada L. Tapi apa maksud tanpa syarat tu? Apa dia? Apa maksud dia Tanpa syarat tu maksudnya dia tak ada cakap L duduk situ, O duduk sana, huruf vokal tak nak, huruf konsonan saja. Itulah maksudnya. Boleh susun macam mana cara sekalipun. Tetapi sekiranya ada berulang, kan saya sebut itu kalau kita jumpa dalam huruf yang kita nak, huruf ke nombor yang kita nak susun tu ada benda yang sama, kita tak boleh guna NPR. Kalau jumpa je kes di mana dalam tu ada benda yang sama, so kita tak boleh guna yang ni. Kita kena guna rumus ini. Dua-dua ni adalah tanpa syarat. Ni pun tanpa syarat, ni tanpa syarat. Cumanya yang ini kalau kes huruf tu berbeza-beza. Yang ini kalau kesnya dalam tu ada benda yang sama. Kena guna yang ada PQR tu. Okay, jadi kat sini L dia 2, O dia 2. Jadi kita kena guna rumus yang second ni, iaitu 7 faktorial bahagi dengan, okay, kita ada 2L tadi, so bahagi dengan 2 faktorial, kita ada 2O tadi, bahagi dengan 2 faktorial lagi. Cuba tekan, nanti awak akan dapatlah 1260 tu. Okay. Okay, yang dapat tu, tahniah. Yang tak dapat tu janganlah frust pula. Biar salah sekarang daripada salah masa peksa nanti. Okay, yang ni kena ingat bila kita diberi soalan, first kali cuba identify ada tak benda yang sama kat situ. Supaya nanti kalau kita buat tak adalah terus-terus kita nak guna NPR. Okay, jadi benda pertama terus tengok check dulu. Ada tak benda sama? Kalau ada benda sama kena guna yang ini. Okay. Okay, saya bagi soalan seterusnya. Ni. In how many ways can the word balloon be formed if the letter L must be together? Ini. Cuba buat.
Cikgu ni boleh guna box tak? Boleh? Okay. Ada yang dah dapat? Okay, ni memang kena guna kaedah box. Cikgu, mana nak cari R? R. Okay. R tu tengok pada box awak tadi lah. Dalam box tu awak dah tetapkan dulu kat mana, dah tetapkan ke tempat L tu. Kalau dah tetapkan mana R tu, tengok pada ruang kosong yang tinggal tu. Saya tak tahu nak berapa banyak kotak. Okay, sekarang perkataan asal ada berapa? 677. Ada 7. Maknanya first kotak tu mesti kena ada 7 lah dulu. Letak 7 siap-siap. Lepas tu nanti letakkan L tu, kat mana nak letak L. Okey. Siapa dah dapat jawapan, cuba type jawapan. Ataupun kalau nak tunjuk kat saya, kat WhatsApp, saya boleh tengok. Cikgu letak 3 kali ke? Apa dia? Letak 3 kali ke? 7 kali? 3 kali? Kotak-kotak tu? Tak. Soalan tadi kan ada 3. 3 kotak pasal 3 roll. 3 kotak. Kenapa ada 3 kotak? Bukan 3 kotak yang soalan tadi punya. Soalan yang nombor 1 tadi? Aha. Kan dia ada cikgu letak 3. Mana 3? Sekejap cikgu. Okey. Boleh WhatsApp cikgu. SIM dapat 360.
Najmi, mana satu jawapan tu Najmi? 360. Oh, saya typo tadi. Okey. Okey, 360. Ada lagi yang dapat jawapan tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kes awak dapat? Najmi dengan SIM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak awak beli banner untuk mendetakkan L bersama? Tunjuk box tu lah. Awak guna box kan? 6. Okey. Yang pertama, kita boleh anggapkan konon-kononnya L tu duduk kat mana? Mungkin L tu duduk bersama di ruangan di depan ni, kan? Buat macam tu tak? Mungkin L tu bersama di sini. Betul. Mungkin L tu bersama dekat sini. Berapa banyak boleh buat tu sebenarnya? 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin L tu duduk bersamanya dekat sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Okey, mungkin dekat sini. Dan akhir sekali mungkin dia duduk bersama tu di dua tempat yang hujung. 2, Cikgu, 3, 4, 5, 6. nombor 3 dengan 4 tu kenapa macam sama? Oh, okey. Lain kan? Yang tiga tu 2 kosong di depan. 4 tu ada 3 ruang kosong di depan. Okey, so bila kita listkan macam ni, kita nampak ada 6 kemungkinan. Ada 6 cara kita meletakkan huruf L tu bersama. Okey. Sekarang kita nak mengira pula cara untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ekstra tu, yang lebih tu. So kita 2 ruang kosong dah diisi, tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi ruang kosong. Jadi 5 tu mewakili nilai apa? N. N? Are you sure N? B, R. A, R. Inilah huruf yang kita ambil daripada B yang B, A, O, N tu. Okay. Tapi ruang kosong yang kita nak isi adalah 5. So R-nya 5. Nombor yang masih tinggal berapa? 5 juga kan? Sebab kita dah perkataan asal ni 7 tapi L kita buang sebab dah pilih dah letak kat depan tu. N pun 5, R pun 5. Jadi kita kira lah dia punya nilai berapa cara kita boleh isi dekat 5 ruang kosong ni. Nak guna rumus apa? Kena tengok nak guna rumus apa? Adakah NPR? Adakah N yang faktorial bahagi P faktorial, Q faktorial, R faktorial? Ataupun adakah kita nak guna N kuasa R? Ataupun N tolak 1 faktorial? Mana nak guna? NR? N kuasa R. Boleh tak? Ingat kalau nak guna N kuasa R tu kalau ada je perkataan repetition out loud baru guna. Kalau dia tak sebut ada perkataan repetition dibenarkan, jangan guna N kuasa R. Jadi kita nak guna apa ni? Kita tinggal lagi huruf kita B, A, O, N. Ini balance huruf yang kita nak isi dekat 5 ruang kosong ni. Setelah L tu kita duduk kat depan. Berapa? Check. Ada tadi sebut check. Ada tak yang sama? Ada kat sini. Itu huruf O. Ada 2 sama kat situ. Jadi tak boleh guna NPR. Kena guna N factorial tu. N factorial bahagi dengan yang sama. Bilangan-bilangan kalau ada yang sama. Jadi kita gunalah 5 bahagi yang sama ni ada 2 ni je. O ni je. So 2 factorial. 5 factorial bahagi dengan 2 factorial dapat apa 5 factorial bahagi 2 factorial. 60. Okey. 60. Maknanya untuk keadaan pertama ni bila 2L kat depan, maksudnya jumlah susunannya 60 cara. Agak-agaknya yang soalan yang kes kedua ni kalau L tu kita anjakkan satu tempat, berapa pula bilangan cara untuk susun yang lagi 5 ruang kosong ni? Sama ke tidak dengan kes pertama?
Sama kot. Sama. Oh, Ya. Sebab dia dah memang sama. Bawah tu pun 5 ruang kosong. Yang tinggal huruf pun B-A-O-O-N juga. Jadi cara kira dia still sama. Jadi yang ini pun dapat 60. Yang bawah ni pun akan dapat 60 cara. Yang ni pun 60 cara. Yang ni pun 60 cara. Yang ni 60 cara. Bermaksud jumlah permutation dia, number of permutation ni tambahkan semua-semua sekali. Ataupun boleh juga terus buat 6 darab 60. Dapatlah 360 cara. Tahniahlah yang betul tadi tu. Okay. Dia nampak tak sekarang? Ada tak siapa yang tak nampak apa benda ni? Tak faham pun. Betul sekarang? Apa ni? Umar boleh Umar? Semak hari tu tak ada kan? Tengok siapa ni. Okay, Umar. Siapa yang lagi tak ada itu? Ain. Boleh nafal? Boleh? Siapa lagi? Syami. Syami pun tak hadir hari tu. Ada ke tu Syami? Okey ke tak okey? Kalau respon, senyap je ni. 50-50. Orang lain still lagi tak okey ke Ain? Awak duduk kat mana ni? Kasar ke apa? dekat kasar. Tak kasar. Laju dah kan? Line kasar laju kan? Nafal? Syami? Umar? Ada pergi semua orang yang saya sebut ni. Okay. Umar? Syami? Azim okey Azim? Apa kau? Apa? Saya tanya okey ke tak okey? Faham ke tak faham? Slow sikit sebab saya masih lambat ni kan. Muiz? Ya, saya cikgu. Cuba ada. Faham tak setakat ni? Faham cikgu, faham. Okey. Okey, yang tak faham tu nanti cuba dulu follow slow-slow. Kalau still juga tak faham nanti tanya saya personal. Okay. Kita nak pergi kepada yang ni. How many ways can the word balloon be formed if both letter L must be separated? What? Alina dah terjawab belum soalan yang awak tanya kat saya ke WhatsApp ni? Dah. Dah. Okay. Dah faham. Alright. Syami, Cikgu yang ni boleh buat sama tak? buat sama maksudnya? Box. Memang buat box. Yang ni kalau dia sebut syarat-syarat L kat situ ke, O kat situ ke, B kat sana, buat box method. Okey. Cuba kira ya, sambil tu saya nak tutup sekejap ni. Dah salin soalan kan? Sebab saya nak yang dia buat sikit something kat.
Okay. Boleh Rina. Tapi check lagi. Ada lagi tak cara-cara lain lagi? Ada yang dah list kan berapa cara untuk letakkan L tu separated. SIM dapat 900. Okay. Yang lain dah dapat dah? Irene 900. Okay. Yang lain macam mana? Yang lain okey ke tak okey? Aku tak tahu cara nak buat. Okay, ni banyak sikit lah kalau kita nak buat box method memang banyak lah. Okay. Maybe bila kata separated tu maybe dia boleh duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Okay, saya buatkan lah ya. Duduk sini, duduk sini, sini, sini. Okay, itu kalau dia duduk jarak satu-satu. Mungkin dia boleh jarak dua-dua. Okay. Banyak sikit lah kena buat. Tapi nanti saya tunjuk macam mana kita nak buat tanpa perlu buat banyak ni. Okay, tadi tempat ketiga, tempat keempat. Okay. Lepas tu jarak 3 pula. 1, 2, 3. Okay, lepas tu jarak 3, jarak 4 pula. 1, 2, 3, 4. Lepas tu jarak 4. Jarak pula 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Okay. So berapa total possible ways tu untuk letakkan L separated? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cara untuk meletakkan L tu dalam keadaan terpisah, terasing. Okey. Jadi kita kira untuk balance yang lagi 50 ni untuk dapatkan berapa cara pula untuk susun huruf-huruf yang lain. Ini dah sama macam tadi. Bila L tadi kita dah tetapkan kedudukannya, tinggallah huruf B, O dengan A dengan N. Sama kira macam tadi. Number of permutation dia untuk yang remains letters tu adalah kita guna N sama dengan 5, R sama dengan 5. Disebabkan ada sama, kita gunalah rumus 5 faktorial bahagi dengan 2 faktorial, iaitu berapa tadi yang ni? 60 tadi. 60 kan? Dapat 60. Lepas tu, nak cari jumlah keseluruhan dia, kita buat apa? Kita just darab je dengan ada 15 cara tu tadi. Tak, saya nak kira sekejap. Betul ke 50? Okay, untuk 60. Jadi kita ada 15 cara tadi. Jadi total number of permutation dia, kita akan dapat permutation 15 darab dengan 60. Itu yang kita akan dapat
900 cara. Okey, betul. Siapa yang dapat 900 tadi selain daripada Sim dengan Irene tadi? Yang lain dapat tak? Respon? Angkat tangan lah. Kalau kata dapat tadi tu, yang tadi, bukan kalau sekarang. Yang tadi mula-mula kira dapat 900. Ada tak selain daripada Sim dengan Irene? Tak dapat. Tak dapat? Okey. Tapi faham tak sekarang ni cara dia? Tapi masalahnya Faham, macam, ya. alright. Tapi masalahnya macam banyak kerja pula awak nak pergi senaraikan sampai 15 kan? Tak dapat? Muzakir tak dapat? Tak dapat ke faham ke apa pun satu jawapan ni saya nak terima ni, tak dapat ke faham? Oh, tadi tak dapat tapi sekarang dah faham. Okey. Muiz dah faham? Apa dia ke? Faham tak? Faham. Tapi yang Ah. tadi punya tak dapat. Mula-mula tadi tak dapat lah. Okey. Tak. Sim dengan Erin guna cara yang ni ke ada cara lain Sim, Irene? Kalau ada cara lain yang kalau kita dah boleh share? Cara yang ni tapi tak tulis banyak ni. Waktu bawa macam mana? Macam mana awak nak dapatkan dia ada 15 tu? Saya guna yang first. Yang Lepas first tu yang first yang mana? yang Oh, cikgu, yang tadi restriction tu. bukan. Yang cikgu tunjuk yang satu ni. Okey. Kan? Dia Ya. dua. Lepas tu kat belakang ada 5. Kita kira sendirilah. Okey. Lepas tu buat yang lain tu buat jugalah yang kes macam nombor 6 ni. List jugalah. Sikit. Buat list sikit je lah. Tak perlu buat banyak lah. List sikit lah. Okey. Kalau boleh nampak list sikit dan nampak berapa bilangan, okey. Okey. Irene pun buat macam tu ke Irene? Ya, sama. Okey. Sekejap ya. Okey, satu cara lagi. Kalau kita tak nak list macam tu, perasan ataupun tidak, dalam soalan yang second tadi, kita dah kira tau. Okey, bila soalan tu kata both letter must be separated, L mesti berasingan. So lawan dia mestilah L together, betul tak? Bersama dengan berasingan. Jadi kalau kita tak nak buat yang berasingan tu banyak-banyak macam tu, kita boleh gunakan maklumat tentang L together tadi. Dalam soalan 2 kita tadi. Apa kita dapat tadi yang L together tadi? Number of permutation dia? 360 kan tadi kan? 360. Kita boleh guna maklumat ini. Macam mana kita nak guna maklumat ni? Okey, kita dapatkan total permutation keseluruhan yang tanpa syarat. Sama ada dia L together ke, L separated ke ataupun macam mana pun, ambil total je. Total tu nak ambil kat mana? Ambil kepada soalan pertama tadi. Total restriction keseluruhan dia tanpa syarat apa cara sekalipun. Siapa ingat tadi apa tadi yang pertama? 1260 kan? Yang ini tadi yang tanpa syarat adalah 1260. Yang L together kita dapat 360. Okey, ini keseluruhan tanpa syarat. Ni no restriction. Maksudnya kalau kata no restriction ni yang L together pun masuk, yang L ada gap pun masuk. Maksudnya separate pun masuk. Okey, bila kita nak mencari yang L separated, saya buat macam ni tu maksudnya separated lah L gap tu. Cara dia senang je. Ambil yang total ni, tolak je dengan yang together. Maksudnya 1260 ni, tolak je dengan together kita 360. Dapatlah nanti number of separated, L separated tu 900 pun boleh juga. Itu kalau kita tak nak buat box method tu banyak-banyak. Tapi kalau nak buat pun tak apa. Boleh faham tak? Okay, kalau kata kita alert, kita boleh kaitkan sebenarnya dengan soalan-soalan yang sebelum tu. Okay, tapi tak ada masalah kalau kita nak buat kaedah yang tadi. Ya. Kaedah ni pun tak apa. Apa Elina? Cikgu. Ya. Kalau contoh soalan yang akan datang, yang
Yang soalan nombor 2 tu tak ada. Soalan nombor 2 tadi. Dia terus Kalau pada tak ada, yang kita soalan boleh 3. kita boleh cari. Walaupun dia tak minta, kita boleh cari dulu. Okay, kita boleh katakan tiba-tiba soalan dia terus kata, in how many ways can the word balloon be formed if both letter L must be separated. Okay, dia terus minta soalan yang tu. Kita boleh je cari soalan, cari keseluruhan, kita cari yang all together and then kita tolak 2, dapatlah yang separated. Tapi kalau kita tak terfikir pun cara tu, tak apalah, kita buat je lah box method ni, buat je ni. Okay. Sebab dalam maths ni dia tak ada pun kena buat cara ni, dia macam-macam cara boleh. Nanti dapat jawapan. Okay. Tapi kalau nak mudah tadilah, macam tadilah, kita dah tahu jumlah keseluruhan cara, kita dah tahu jumlah susunan sekiranya L together. So kita boleh guna maklumat itu untuk dapatkan both letter L must be separated. Alright. Okay. Irene pun guna sama line tu juga, guna box method. Okay, kita tengok ada soalan tak? Kalau tak ada, okay, kita cuba dulu soalan yang ni. Ni, senang sikit kot. Ni menarik. Given the digits 2, 3, 4, 5 and 6 with no repetition. Dia dah highlight ke situ, no repetition. Find the number of odd numbers that can be found. Okay, kita nak membina nombor odd tu apa dia? What is odd? Tak tahu maksud, nanti kita tak boleh jawab soalan ni lah. Sebab tak tahu apa benda je nak odd number ni. Maksud ni pun kena tahu jugalah ni. What is odd number? Nombor ganjil. Tak tahu. Boleh bagi dengan 2 dengan sendiri saja. No, itu apa? Itu nombor perdana. Itu nombor perdana, prime number. Okay, dia hampir sama tapi lain sikit. Nombor ganjil nombor ganjil. Nombor ganjil. Okay. Nombor perdana pun macam nombor ganjil tapi ada nombor perdana yang nombor genapnya iaitu nombor 2. Itu tadi nombor perdana. Yang odd number ni memang exactly nombor ganjil, start from nombor berapa. Kalau nombor ganjil basic dia nombor berapa start dia? Start nombor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Okay. Jadi kalau kita salah maksud ni, kalau kita tak faham odd number nanti kita salah ni. Jadi kena tahu. Alright. Sekarang soalan pertama dia minta kita odd numbers. Soalan B, 5 digit odd numbers. Odd numbers juga tapi dia ada extra condition, extra syarat dia. Greater than 40,000. Lebih besar daripada 40,000. Okay, tak apa. Kita buat dulu yang soalan A. Odd numbers dulu. Okay, cuba dulu sebelum kita discuss. Menggunakan 2, 3, 4, 5, 6 tu. Berapa banyak cara kita boleh buat supaya dapat nombor ganjil. Cuba dulu. 5 minit. Lepas tu baru kita bincang.
SIM dapat 48. Okay, ya. Yang lain pun cuba ya. Ada yang dah dapat jawapan? Boleh type jawapan kat situ. Kita nak tengok jawapan. Soalan tu dia minta kita susun semua sekali ya. Kita diberi 2, 3, 4, 5 and 6. Susun semua sekali membentuk nombor-nombor ganjil maksudnya ya. Jadi berapakah bilangan nombor ganjil yang boleh kita bentuk daripada gabungan nombor 3, 4, 5, 6 with no repetition. Maksudnya tak boleh pengulangan lah. Nombor tu kena berbeza-beza. Jadi rumus N kuasa R tak boleh guna dalam kes ni ya. Bila dia sebut no repetition tu jangan guna rumus N kuasa R. Tak boleh. Ada lagi dah dapat jawapan? Dah, dia tak dapat. Ke tak tahu apa nak buat ni. Kalau ada dapat jawapan lain, boleh type dekat situ. Kita kongsi jawapan awak. Boleh tak? Dapat tak? Mana jawapan lain mana? Type sini. Berjalin. Dah dapat ke belum? Lama sangat ni. Tak dapat tu. Tak dapat. Awak dapat lain dah maksudnya daripada yang SIM dapat tu. Kau ataupun tak tahu nak start macam mana. Awak dapat lain. Okey ya. Jawapan SIM tu betul. 48. Macam mana nak dapat? Okey. Sebelum kita buat yang box method tu, you all kena faham dulu. Untuk nombor ganjil, syarat dia macam mana? Katalah kita nak buat membentuk 5 nombor ganjil dengan 5 digit. Maksudnya ini 10,000 lah ni, nombor 10,000. Berapa puluh ribu kita boleh buat supaya nombor tersebut adalah nombor ganjil. Macam mana nak jadikan dia nombor ganjil? Okey, awak kena faham Cuba bagi basic nombor ganjil. Odd. Okey. Ini odd, ini even number. Okey. Odd number mestilah 1,
3, 5. Ni kalau yang 1 digit. Kalau 2 digit dapat 13, 15 ataupun 27. Ataupun kalau 3 digit 135, 149. Nah, ini nombor-nombor ganjil. Kalau yang even dia guna 2, 4, 6, 8 ataupun kalau 2 digit 22, 26, 38. Kalau 3 digit mungkin 144, 258 kan. Cuba kita tengok macam mana nombor ganjil dan nombor genap itu dapat dibezakan. Kalau kita perhatikan, dia punya nilai yang dekat belakang-belakang ni, kalau nombor ganjil, belakang-belakang dia mesti kita akan ambil nombor ganjil. Belakangnya mesti berakhir dengan nombor ganjil. Walaupun di depannya nombor genap. Macam ni kan, 149 ni. 4 ni genap. Tapi belakang dia, akhir dia ganjil. Dia ganjil lah. Kalau nombor genap pula, belakang dia mesti berakhir dengan nombor genap. Jadi untuk menghasilkan nombor ganjil, kena pastikan yang belakang ni mesti berakhir dengan nombor ganjil. Jadi nombor apa yang perlu diletakkan di belakang sekali supaya nombor ganjil terhasil? Nombor apa yang kita boleh letak daripada kalangan 2, 3, 4, 5, 6 ni? 3 dengan 5. Ya, boleh jadi nombor 3. Boleh jadi kita letak nombor 5. Ada 2 je cara, iaitu nombor 3 dan nombor 5. Okey. Lepas tu kita kira lah. Kalau kita dah tetapkan nombor 3 dan nombor 5, berapa cara kita boleh susun 4 lagi nombor yang di depan. Gunalah rumus NPR. Di mana N-nya berapa? 1 dah dipilih tadi, itu nombor 3. Balance dia tinggallah nombor 2, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. So ada 4 lagi nombor. Dan tempat kosong pula ada 1, 2, 3, 4. Jadi R dia 4. Okey Mirul. Okey, Wan. Jadi kita gunalah rumus 4P4. Nanti dapatlah 24. Okey, boleh faham cara yang bawah ni pun sama. Kita dah tetapkan 5 kat bawah. Samalah, balance dia pun masih ada 4. Tempat kosong pun ada 4. Gunalah 4P4, dapatlah 24. Jadi apakah total permutation dia? Number of permutation dia? Tambahlah dua-dua situasi tersebut, iaitu 24 darab 24 ataupun 2 darab 24, dapatlah 48 cara. Okey, bilangan cara untuk kita susun supaya terhasilnya nombor genap. Okey, faham? Angkat tangan, faham? Okey, alright. Okey, bagus. Ada yang tak angkat tangan tu tak faham ke macam mana? Okey, semua faham. Okey. Ini case dia kata nombor ganjil sahaja. Okey. Sekarang kita pergi, ada nak salin ke? Boleh saya pergi kepada next question? Last lah ni. Lepas tu boleh berehat sebelum menunggu waktu untuk menyambut Hari Merdeka. Okey. Saya pergi next slide ni. Apa-apa? Nak salin? Salin. Okey dah. Dah. Okey, sekarang soalan seterusnya. 5 digits odd number. Sama macam tadi, nak odd numbers juga. Tapi dia tambah lagi syarat dia. Greater than 40,000 that can be formed. Lebih besar daripada 40,000. Ada 2 syarat kat situ. Nak nombor ganjil. Lepas tu nak pula nombor tersebut lebih besar daripada 40,000. Okey, fikirkan. Cuba dulu. Syami? Umar? Naufal, okey ke tak? Syami, bangun Syami. Respon. Kalau tak respon tu maknanya awak tak hadir kelas ni. Sebenarnya awak on je tapi awak
Tak ada kat depan ni. Umar? Ada ke tak ada depan ni? Tak adalah tu. Bangun. Ni nak kena ni. Ni record ni. Ni boleh bagi bukti bahawa awak adil ke tak adil ni. Kalau saya panggil nama dia tak jawab tu maknanya dia tak adil tu sebenarnya. Okay. Sekali lagi saya panggil dia. Syami. Respon. Umar. Respon. Saya kena panggil seorang-seorang lah ni. Alvin. Angkat tangan. Okay, semua dah angkat tangan. Sebelum panggil lagi dah angkat tangan. Amir angkat tangan. Muiz. Go. Umar tiba-tiba ada pula. Angkat tangan siapa yang ada kat sini. Saya nak tengok. Azim tak angkat tangan, ada tak Azim? Semua angkat tangan. Ada je tu. Okay. Siapa lagi tak angkat ni? Wan tadi? Wan? Dah habis dah pergi toilet? Wan Amirul. Tak angkat lagi ni kan, bukan pergi toilet kan tu, tidur kat atas katil pula kan. Siapa lagi ni? Go? Ain okey tak go? Ni Syami ni masih tak respon ni. Syami nak kena ni. Okay, tak apa. Buat dulu, sambung ni. Ada yang dah dapat jawapan? Kalau dah dapat jawapan, type jawapan dekat komen tu, tengok betul ke tak betul. Awak duduk mana Umar? Awak dah balik sekolah ke? MSN. Bukan MSN line okey ke ni Umar?
Okay, tapi awak faham tak apa yang tadi dah belajar dia mah? Boleh follow tak? Okay. Syami dah masuk? Syami? Saya kena report ni kat awak punya apa ni? Kat Cikgu Syam ni. Cikgu Syamsul. Okay, ada yang dah berjaya? Dapat jawapan dia berapa? Awak pun ke MSN Lina? Saya guna wifi kat sini guna laptop ni. Dah hilang. Okay, ada yang dah dapat jawapan? $60 dia. 60. Okay, yang lain dulu. Kita tunggu jawapan lain dulu. Saya rasa tu kurang tepat tu. SIM dapat 30. Okay, betul. Jawapan 30. Jawapan dia 30 ya. Siapa yang berjaya dapat 30? Tadi awak buat macam mana Najmi? Awak dapat 60 tu awak buat macam mana? Awak buat tak kaedah box tu? Cuba tapi Tak dapat juga ya. Tak apa, baguslah tu mencuba tu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ada tak yang dapat 30 selain daripada SIM? Ke semua pun dapat jawapan lain-lain? Okay, saya tunjukkan ya. Sebab takut tak sempat nanti awak nak kena keluar. Saya nak bagi awak rehat dulu. Sebab kena masuk 10 minit awal tu untuk majlis tu. Okay, jadi kita tengok dulu. Dia punya syarat kata 5 digit odds number. Okay, dah kita memang ada 5 ruang kosong dan nombor yang kita nak pilih pun memang 5 lah. Okay, macam tadi bila kata nak odd number, syarat dia mesti di hujung mesti berakhir dengan odd number lah. Jadi ada dua kemungkinan, sama ada berakhir dengan nombor 3 ataupun berakhir dengan nombor 5. Okay, sekarang kita pertimbangkan kes kalau dia berakhir dengan nombor 3 dulu. Okay, nombor 3. Kita pergi kepada syarat yang kedua. Dia kata more than 40,000, greater than 40,000. Kena nombor tu lebih besar daripada 40,000. Jadi kalau untuk menjadikan nombor tu lebih besar daripada 40,000,
Nombor apa yang kita boleh letak di depan tu supaya dia jadi besar daripada 40,000? Kita ada nombor 2. Kita 3 tak boleh lah sebab 3 dah letak kat sini. Kita ada nombor 4. Kita ada nombor 5. Kita ada 6. nombor 6. Okay, nombor 6 lagi. 5. 5. 5 tak boleh kan? Kalau letak 5 apa jadi? Besar tak daripada 40,000 kalau kita letak 5 kat depan? Besar. Boleh kan? Dia akan jadilah Boleh. 50,000 lebih. Kalau Ah. letak 6 tadi dapatlah 60,000 lebih. Kalau letak 5, 50,000 lebih. Boleh tak letak nombor 4? Boleh? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh sebab tak besar. Tapi dia kata kena lebih besar daripada 40,000. 40,000. Tapi kalau saya letak 4 sini, dia lebih besar tak daripada 40,000? Kalau awak nampak 4 dan 3 ni sajalah. Kita tak tahu tengah-tengah tu apa. Tapi awak nampak 4 dekat sini, hujungnya 3. Dia jadi besar tak? Besar. Besar. Ya, besar. Maknanya kalau letak nombor 2 boleh kat depan? Tak. Tak boleh. Kurang. Dia akan berkurang. Jadi bermaksud, okey, saya separatekan kawasan depan dia. Bermaksud dekat depan ni ada 3 nombor yang kita boleh isi, iaitu nombor 4, mungkin nombor 5 dan mungkin nombor 6. Ada 3 cara untuk isi kat depan tu. Jadi awak cari dulu cara yang boleh isi kat depan tu. 3 cara, nak 3 terus pun boleh. Kalau kita nak guna rumus NPR pun boleh. Kita ada 3, nak pilih 1 je. 1 ruangan kosong kat depan ni. 3+1. Awak akan dapat 3 cara lah. Okey. Itu cara untuk meletakkan nombor di depan. Sekarang kita fikirkan pula bilangan cara untuk meletakkan 3 lagi nombor di tengah-tengah ni. Apa yang tinggal? Kalau kata 4 dah dipilih, berapa lagi balance nombor yang kita boleh letak kat depan ni? 4 dan 3 dah dipilih, tinggallah 3 lagi kan? Ya. Faham tak? Okay. Dan R pun ada 3 ruang kosong, so R dia 3. Jadi kita gunalah rumus NPR tu, iaitu 3P3. Nanti kita akan dapat bilangan cara yang boleh isi kat tengah-tengah ni adalah 6. Okey, jadi apakah jumlah susunan yang kita boleh buat? Iaitu 3 ni darabkan dengan 6. Dapatlah 18 cara. Untuk kes nombor 3, nombor ganjilnya 3 di belakang. Okey, dapat 18 cara. Itu kes pertama. Kes kedua, sekiranya yang kita letak di belakang tu adalah nombor 5. Okey, sama macam tadi, kita cuba fikirkan nombor di depan ni, apakah nombor yang boleh letak kat depan supaya menjadi lebih besar daripada 40,000. Nombor apa? 5. 5? Sama macam tadi. Sama. Boleh tak kita katakan exactly sama macam tadi? Boleh. Ya. Ada tak yang antara 3 ni yang tak boleh letak kat depan? 5. Oh, 5. 5 tak boleh letak. Sebab apa? Dia dah duduk di belakang ni. Jadi kita sebenarnya kat depan tu ada 2 cara saja, 4 dan 6 saja. Okey, ataupun kalau nak guna NPR tu, kita akan tulis ada 2 nombor iaitu 4 dan 6. Kita nak letak satu tempat iaitu 1, 2+1. So dah akan dapat 2. Itu depan saja. Yang tengah-tengah ni sama macam tadi. Kita ada balance nombor, ada 3 lagi. Sebab 4 dah letak depan, 5 dah letak belakang. Ataupun 6 dah letak depan, 5 dah letak belakang. So ada balance 3 nombor lagi. Ruang kosong pun ada 3. Gunalah juga 3P3 ni, dapat juga 6. Jadi jumlah susunan keseluruhan untuk kes yang kedua ni ialah 2 darab 6. Awak akan dapatlah 12. Okay, itu untuk kes ganjil dia 5 di belakang. Maknanya number of permutation sekarang adalah awak tambahkan ke semua kes tersebut. Iaitu 18 tambah dengan 12. Awak akan dapatlah ada 30 cara menyusun nombor 5 digit nombor ganjil yang lebih besar daripada 40,000. Okey, boleh faham? Ini dia sebenarnya tajuk dia macam lebih banyak kita kena fikir secara logik. Kemungkinan dia macam belajar kebarangkalian je ni. Boleh tak letak kat situ? Kita kena banyak fikir sikit. Selain daripada kita kira direct, kena fikir secara logik juga kat situ. Ada nak tanya tak? Saya rasa kita bersurai awal lagi ni. Okey, ada tanya sebelum kita bersurai? Cuma faham?
Faham cikgu. Okey. So saya stop sini saja. Saya masuk latihan dalam bukan latihan lah, tutorial dalam Google Classroom. Nanti awak tengoklah, mungkin petang ke malam ke. Okey, kita bersurai dululah ya. Kita jumpa lagi. Terima kasih ya. Tak faham tengok balik video. Nanti Sim bagi video kat saya ya. Dia lambat sikit tu, dalam 5-6 jam baru dia masuk. Okay, terima kasih sama. cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Alright, sama.